Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 93 suratul An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawm تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق الله العظيم. Allah berfirman dalam Quran, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Dan kalau sekiranya kamu tengok ketika orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat dengan Tuhan menghadapi sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, dia kata kalaulah hangpa dapat nampak macam mana orang jahat waktu nak mati, kita tak nampak. Tapi Allah kata walau tara, kalau hampa nampak, kalaulah sekiranya hampa nampak macam mana orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang bantah, orang-orang yang engkar Tuhan di atas dunia ni, fi ghamaratil maut, ketika dia di dalam keadaan sakit nak mati. Wal malaikatu basitu aydihim, bagaimana malaikat Allah Subhanahu wa taala buka tangan dia paguh atas belakang orang yang nak mati, orang jahat yang nak mati. Al-bastu membuka, al-qabdu tutup. Allah sebut dalam ayat ni, dia kata wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat buka tangan paguh atas belakang orang jahat nak mati. Akhriju anfusakum, sambil malaikat kata keluar wahai jiwa yang keji. Al-yawm tujzauna azabal hun, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghina. Tuhan sebut dalam ayat tu al-yawm, hari ni. Ni hari ni hang mati, tak tunggu kiamat, tak tunggu apa dah. Hari hang mati ni bermulalah azab yang menghina hang. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, semata-mata kerana kamu bercakap terhadap Allah benda yang tak betul. Kamu duduk atas dunia, kamu bercakap, mulut kamu, lidah kamu bercakap benda yang tak betul tentang Tuhan. Kamu kata ayat Quran tak sesuai, kamu kata hukum Allah tak sesuai, kamu komplain apa yang Tuhan suruh, kamu kata hak Tuhan suruh tu tak bagus, hak kamu punya ingat lebih bagus dan sebagainya. Semua ni ghairal haq, semua ni tak betul. Kerana kamu bercakap benda tak betul di atas dunia, maka kamu dilayan begitu ketika nak mati. Wa kuntum an ayatihi
tastakbirun. Dan kamu terhadap ayat-ayatnya, yakni ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran itu tastakbirun, kamu takabur, besar diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 93 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu dekat kita dalam ayat ni bahawa jadilah orang yang beriman kepada Allah, jangan jadi orang yang bantah Allah. Kerana dengan memilih untuk jadi orang yang bantah, orang yang zalim, orang yang engkar, orang yang jahat, dekat nak mati Allah layan kita begitu. Kalau orang lain yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nak mati, Allah panggil malaikat, mai cakap elok-elok, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau orang lain disebut begitu. Tapi oleh kerana kamu ni memilih untuk jadi orang yang zalim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat nak mati, wal malaikatu basitu aydihim, malaikat tabuh atas belakang nak bagi terbit nyawa tu, tabuh. Sekali dengan malaikat jerit, malaikat kata akhriju anfusakum, wahai nyawa kamu keluar daripada badan lah ni. Dilayan sebegitu rupa. Al-yawm, hari ini, tujzauna azabal hun, hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghina kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cukup dengan mendengar ayat ni cukup untuk memberi rasa insaf kepada kita semua. Jangan jadi orang jahat semasa hidup di atas dunia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, iza kharajat ruhul mu'min talaqqaha malakani yus'idaniha. Qala Hammad fadhakara min tibi rihiha wa dhakara al-misk. Qala Abu Hurairah wa yaqulu ahlu sama' ruhun tayyibah ja'at min qibalil ard sallallahu alaik wa ala jasadin kunti ta'murina fayantaliqu bihi ila rabbihi azza wa jalla thumma yaqul intaliqu bihi ila akhiril ajal. Qala Abu Hurairah wa innal kafir idza kharajat ruhuhu. Qala Hammad wa zakara min natniha wa zakara la'na. Wa yaqulu ahlu sama' ruhun khabithah ja'at min qibalil ard. Qala Abu Hurairah fayuqal intaliqu bih ila akhiril ajal, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita, kata dia Nabi SAW ada pernah bagi tahu dia tentang hadis ini. Kata dia, iza kharajat ruhul mu'min, apabila roh orang yang beriman nak keluar daripada badan, talaqqaha malakani, Allah suruh dua malaikat sambut roh yang keluar itu. Kalau kita jadi orang baik, kalau kita jadi orang yang soleh, waktu roh nak terbit, waktu roh nak terlucut keluar daripada badan ni, dua malaikat Tuhan hantar mai sambut roh yang nak keluar tu. Yus'idaniha, dan dua malaikat ni bila roh keluar aja dia sambut, terus bawa naik ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Hammad, kata seorang perawi hadis, kata dia, fazakara min tibi rihiha wa zakara al-misk. Dia kata roh yang keluar daripada tubuh orang yang mukmin, orang yang beriman itu baunya sangat harum seperti kasturi. Orang kalau jadi orang yang beriman, kalau dia jadi orang baik, kalau dia jadi orang yang saleh, nak mati disambut kematian dia tu, disambut oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Keluar saja roh tu, malaikat sambut, datang roh tu bawa ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia, roh orang yang beriman ni harum macam kasturi. Qala wa yaqulu ahlus sama. Kata Abu Hurairah, Nabi ada cerita dekat aku, penduduk langit semua akan kata ketika roh ni dibawa naik, penduduk langit kata, maknanya ialah malaikat Allah al-muqarrabun, semua pakat kata ruhun tayyibah. Mereka kata ini roh yang sangat baik. Malaikat yang duk ada di langit tu, kita dah baca dah hadis cerita malaikat di langit ni, ada yang duk tawaf keliling Baitul Ma'mur, ada malaikat di langit ni Allah jadikan mereka ni dalam keadaan sujud selama-lama, ada malaikat di langit ni Allah jadikan mereka ni dalam keadaan rokok selama-lama, ada malaikat di langit Allah jadikan mereka ni dalam keadaan duk qiyam, duk berdiri, maka berdiri selama-lama. Mereka ni ahlus sama, mereka ni adalah penduduk langit. Bila mati saja orang mukmin, orang baik ni, roh tu disambut, roh tu dibawa naik untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil duk bawa naik ni, penduduk langit ni welcome, ucap selamat datang kepada roh orang yang baik-baik ni. Kata mereka, ruhun tayyibah, ini roh yang baik-baik. Ja'at min qibalil ard, mai dari bumi. Ini roh yang cukup baik, roh ni mai daripada bumi. Kata malaikat-malaikat Allah ni, sallallahu alaik wa ala jasadin kunti ta'murina. Malaikat-malaikat di langit ini semua kata sallallahu alaik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala limpah rahmat dan kebahagiaan ke atas kamu. Roh kita duk naik tu, malaikat dah doa dah. Malaikat kata sallallahu alaik, mudah-mudahan Allah ucap selamat, Allah bagi rahmat, Allah bagi kebahagiaan kepada kamu. Wa ala jasadin kunti ta'murina, dan juga Allah ucap selamat kepada jasad kamu yang dulunya roh ni bersemayam di dalam dia. Malaikat doa kepada orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia, fayum talaqu bihi ila rabbih azza wa jalla. Maka dibawa roh itu ke hadapan Allah azza wa jalla. Roh orang yang beriman ni bawa pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yaqul, kemudian Tuhan kata, intaliqu bih ila akhiril ajal. Tuhan kata dekat malaikat, bawa roh ni ke tempat yang baik-baik, simpan dia di sana sehingga hari kiamat. Tuhan kata macam tu, bawa roh ni pergi ke satu tempat yang baik. Tidak ada nas yang terang menyebutkan mana tempat itu. Ada dalam Quran, tidak ada di dalam hadis-hadis yang sahih, tidak ada. Maka tempat tu menjadi sirrun min asrarillah, dia menjadi rahsia daripada banyak-banyak rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Allahu a'lam, Tuhan tahu. Cuma Allah perintah kepada malaikat, intaliqu bih ila akhiril ajal. Bawa roh ni disimpan di satu tempat yang baik sehingga tibanya kiamat. Qala, kata dia, wa innal kafir idza kharajat ruhuh. Tapi kata dia, kalau sekiranya yang mati itu orang kafir, maknanya orang yang bantah, tak kira lah dia ni siapa, dia bantah Tuhan, maka dia ni kafir. Kalau orang yang bantah, dia mati, bila keluar saja roh dia, qala Hamad wa zakara min natniha wa zakara la'nah. Masa roh tu keluar saja, busuk baunya. Walaupun atas dunia ni kita tak bau, tapi Nabi SAW kata roh itu busuk. Wa zakara la'nah, dan keluarnya dia ni disambut dengan laknat oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala lain-lainnya. Masa hari roh terbit tu, Quran kata tadi malaikat mencabuh atas belakang, roh dia terpancut keluar tu disambut dengan laknat makhluk Allah ke atas dia. Wa yaqulu ahlus sama, penduduk langit kata ruhun khabithah,
Ini roh yang sangat keji dan kotor. Ja'at min qibalil ard, mai dari bumi. Qala fayuqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata intaliqu bih ila akhiril ajal. Tuhan kata bawa roh yang tak elok ini ke satu tempat yang buruk, dia di sana sehingga tiba kiamat. Di manakah tempat buruk itu? Wallahu a'lam. Allah tidak sebut, Nabi tidak pernah sebut dengan terang. Hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mengetahui. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran yang kita nak ambilnya apa? Pengajaran yang kita nak ambilnya ialah jadikanlah diri kita orang yang baik-baik. Orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang buat apa yang Tuhan suruh, orang yang tak teringin nak buat benda yang Tuhan larang. Mudah-mudahan mati kita menjadi mati orang yang baik-baik dan kita disambut dengan baik bila mati kita nanti. Menjelang bulan puasa, ini peluang untuk kita jadi orang baik. Nabi SAW pernah bagi khutbah di akhir bulan Sya'ban. Nabi kata, ayyuhan nas, innahu qad azallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi laylatul qadr, wa hiya khairun min alfi syahrin, syahrun faradallahu siyamah wa ja'ala qiyama laylihi tatawwu'an, faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fima siwa, wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fima siwa, wa huwa syahru sabr, wa sabru thawabuhul jannah, wa huwa syahrul muwasa, wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Akhir bulan Sya'ban, Nabi bangkit bagi satu ucapan. Nabi kata, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu qad azallakum syahrun azimun mubarak. Nabi kata, sesungguhnya telah menaungi kamu semua satu bulan yang besar dan penuh keberkatan. Syahrun fihi laylatul qadr. Nabi kata bulan yang hanya di dalam bulan itu ada Lailatul Qadar. Wa hiya khairun min alfi syahrin. Yang pada malam Lailatul Qadar itu Tuhan menjanjikan kebaikan seumpama 1000 bulan. Syahrun faradallahu siyamah. Bulan yang Allah fardukan puasa di dalamnya. Tak ada bulan lain yang Allah wajibkan puasa melainkan Ramadan saja. Semalam di Al-Ustaz kita baca hadis tentang seorang sahabat yang bernama Al-Bahili. Dia jumpa Nabi. Lepas dia jumpa Nabi, Nabi bagi satu nasihat apa ke dekat dia. Karan sudah main lebih dekat dia. Dia jumpa Nabi. Masa jumpa tu Nabi bagi nasihat apa ke Nabi cakap kat dia rasa semangat lebih. Lepas dia jumpa Nabi tu, dia pun pergi musafir ke satu tempat. Setahun kemudian dia mai jumpa Nabi lagi sekali. Bila mai jumpa Nabi, Nabi tengok dia macam tak kenal. Nabi tengok dia macam tak kenal. Dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Ya Rasulullah, kamu tak kenal aku ke? Nabi tanya dia, man anta? Nabi kata, hang siapa? Dia kata, Anal Bahili. Dia kata, aku Al-Bahili. Aku jumpa kamu baru tahun lepas aja last aku jumpa kamu. Nabi ingat balik, Al-Bahili. Nabi kata, apa pasal ni? Nampak lain sangat daripada dulu. Tahun lepas aku jumpa kamu Hasanul Hay'ah. Nabi kata, rupa kamu cukup segak. Okey. Pasal apa kali ni mai jumpa aku nampak kurus kering, nampak macam merana, nampak macam sakit. Apa hal dengan kamu ni? Al-Bahili kata, ya Rasulullah, sejak daripada aku jumpa kamu tahun lepas, aku puasa tiap-tiap hari.
Aku hanya makan pada waktu malam. Oh. Dia jumpa Nabi tahun lepas, Nabi nasihat dia apa ke macam mana ke, dia semangat sudah main lebih. Hari-hari dia puasa. Nabi kata dekat dia, azabta nafsak. Nabi kata, oh, hang dera diri betul. Nabi kata, hang seksa diri. Nabi kata, jangan macam ni. Nabi kata, Allah hanya memfardukan puasa, Allah hanya mewajibkan puasa bulan Sabang saja, yakni bulan Ramadan saja. Pasal apa yang hampir puasa sampai tiap-tiap hari setahun? Sampai setahun puasa tiap-tiap hari. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata jangan begitu, zidni ya Rasulullah, tambah sikit lagi. Dia kata jangan abang puasa Ramadan saja, komanlah aku nak buat lebih. Nabi kata kalau begitu, kalau hang kuat, ambil sehari dalam sebulan. Puasa sunat ambil sehari sebulan. Dia kata zidni ya Rasulullah, tambah lagi lah sehari, berapa leceh sehari. Dia berasa dia kemas. Nabi kata kalau macam tu yaumain. Nabi kata ambil 2 hari sebulan. Ambil lah mana-mana hari Isnin 1 hari, mana-mana hari Khamis 1 hari. Sebulan 2 hari cukup puasa sunat. Dia kata zidni ya Rasulullah. Dia kata jangan macam tu. Indi quwwah. Dia kata aku ada kekuatan untuk nak buat lebih. Nabi kata tak apalah, kalau hang kemas betul, salah satu ayat. Nabi kata ambil 3 hari sebulan puasa sunat cukup. Nabi kata, dia kata ya Rasulullah zidni indi quwwah. Ya Rasulullah, dia kata jangan 3 hari, berasa koman sangat 3 hari. Bagilah lebih sikit, tambah sikit lagi. Kemudian Nabi kata dia kalau macam tu hang puasa dalam bulan-bulan haram. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah dengan bulan Zulhijjah. Ini bulan-bulan haram. Tiap-tiap tibanya bulan-bulan haram ini, Nabi kata puasa 3 hari, buka puasa 3 hari. Puasa 3 hari, buka puasa 3 hari. Jangan puasa straight. Nabi kata kat dia begitu. Nabi ulang 3 kali. Maknanya Nabi tak mau dah duk pergi bercakap kata kuat boleh buat lebih apa semua, tak mau. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata dalam bulan-bulan haram ini, 4 bulan ni ambil 3 hari puasa, 3 hari tak puasa. 3 hari puasa, 3 hari tak puasa. Nabi ulang 3 kali abang yang tu. Maknanya Nabi nak letak titik, nak letak full stop cukup. Jangan duk abang kat aku kata hang kuat nak buat lebih, tak mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Islam nak bagi tahu ni dalam hadis yang kita baca ni, Nabi SAW nak bagi tahu yang kata Allah fardukan puasa ni hanyalah dalam bulan Ramadan. Bulan lain tidak difardukan. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'an. Dan Allah jadikan malam bulan Ramadan itu untuk buat sembahyang sunat. Tuan, Ramadan nak main ni. Ramadan nak main ni tak tahu kali ke berapa. Bagi kita kali yang ke berapa. Ada orang dah lalu Ramadan 30 kali, ada orang yang dah lalu 40 kali Ramadan dan sebagainya. Kita tahu berapa kali dah Ramadan main dekat kita. Ramadan hak lepas-lepas macam mana? Adakah kita manfaatkan cukup-cukup? Ataupun betul-betul kita manfaatkan Ramadan yang lepas-lepas dekat seminggu aja, main minggu kedua relai. Banyak macam tu tuan-tuan. Tak boleh tahan. Seminggu mula bulan puasa tu dengan baca Qurannya kuat, dengan zikirnya kuat, dengan diamnya pun kuat, tak bercakap banyak, tak bercakap benda karut, tak bercakap benda dosa, tak bercakap benda tak elok dan sebagainya. Seminggu aja. Masuk minggu kedua habis. Quran pun dah mula dah duk buat tertinggal. Hari pertama puasa 2 juzuk sekali baca. Hari kedua puasa 2 juzuk baca. Hari ketiga puasa 2 juzuk baca. Hari keempat puasa 1 juzuk baca. Hari kelima puasa 1 juzuk baca. Hari keenam puasa setengah juzuk baca. Dia duduk melorot lah. Lepas seminggu puasa tak ada baca. Bila habis puasa tak ada nak khatam. Yang kata nak khatam Quran sekali tak ada. Kalau begitu keadaan kita, bulan-bulan puasa hak lepas-lepas hak nak main ni tak sah. Hak nak main ni minta dekat Tuhan. Minta Tuhan bagi kekuatan dekat kita. Sebulan ni kita nak buat pergi cantik. Minta dekat Tuhan. Kita tak ada kekuatan. Kalau Tuhan tak bantu kita, minta dekat Tuhan bagi kuat dekat kita.
Sebulan ni nak buat elok-elok. Pendek kata, kalau lepas Ramadan ni nak jadi apa ke kita, nak mati ke, nak apa ke jadi kat kita, puas hati dah Ramadan ni. Kita buat yang terbaik untuk Ramadan ni. Lepas tu kalau Tuhan nak bagi mati pun, alhamdulillah, kita redha untuk menerima benda apa pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni cerita dia. Nabi SAW bagi satu motivasi menjelang Ramadan. Di hujung bulan Syaban, Nabi bagi khutbah ni. Nabi kata, وَجَعَلَ قِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا. Dia kata bulan Ramadan ni Allah jadikan malamnya untuk sembahyang sunat. Maknanya Ramadan 30 hari insya-Allah kita akan jadikan tiap-tiap malam tahajud tak mau tinggal. Insya-Allah. Ada kena ada macam tu, kena ada kuat tu. 30 malam ni kita nak jadikan malam-malam Ramadan ini tahajud tak mau tinggal. Macam tu. Dia lemah tak larat macam mana pun, jangan tinggal tahajud ni. 30 malam Ramadan, 30 malam tahajud. Oh tuan-tuan, 11 bulan kita tak buat. Sebulan Ramadan ni buatlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baru ni cikgu saya tahu. Masuk surat abang. Rumah dia pencuri masuk. Pencuri masuk pukul 3 pagi. Dia tengah sembahyang tahajud. Cikgu dia bagi tahu kat saya, dia kata, Ustaz, bukan saya nak riak, bukan saya nak apa, nak sombong apa, tak ada, cuma nak cerita kat Ustaz lah. Dia cikgu saya. Dia kata nak cerita kat Ustaz. Dia kata saya dengan orang perempuan, dia kata 30 tahun tahajud tak pernah tinggal. Dia kata cerita kat Ustaz, tak mau cerita kat orang lain, cerita kat Ustaz. 30 tahun tak tinggal Ustaz. Pergi mana pun, sakit demam macam mana pun tak tinggal Ustaz. Alhamdulillah, Tuhan tolong, 30 tahun saya boleh buat benda ni, tak tinggal semalam pun. Dan hari ni dia kata tahajud dia rakaat pertama baca Yasin, rakaat kedua tengoklah apa Ad-Dukhan ke apa ke, dia pilih mana-mana surah. Alhamdulillah Ustaz, dia kata alhamdulillah, tak tahu nak cerita. Tuan-tuan, pencuri masuk rumah dia pukul 3 pagi. Masuk nak keluar tak boleh. Duk punta dalam rumah tu, nak keluar tak boleh. Sampai pagi esok sedang-sedang duk tidur dalam bilik di atas. Bila dah ni pakat naik pergi tangkap dia apa semua, bawa pergi balai. Di balai soal siasat, tanya-tanya. Dia kata dia merasa macam duk lautan rimba. Nak keluar tak boleh. Dia kata pusing main, pokok besar-besar semua. Dia kata tak boleh keluar. Pencuri cerita macam tu. Bila cerita macam tu, polis pakat cerita ke orang. Bila orang pakat cerita ke orang, pakat main rumah dia penuh nak tanya ni ilmu apa ada. Dia kata orang kita ni, ya Allah, ambil tak mana ilmu ni, apa abang main lah. Dia kata, saya tak ada lah ilmu apa, saya pergi mengaji aja. Saya pergi mengaji kitab, mengaji agama, apa kuliah lebih-lebih ni, saya buatlah sikit-sikit. Dia kata begitu. Dia tanya saya, dia telefon, dia tanya Ustaz, dia kata adakah benda ni anugerah Tuhan kerana saya buat tahajud? Adakah kerana tu? Saya kata mungkinlah. Mungkinlah, apapun ini anugerah Allah. Mungkin. Dia menangis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam dia tak ada shortcut. Dia tak ada jalan shortcut untuk nak dapat keistimewaan, tak ada. Kena buat, kena sabar, kena buat, kena sabar. Sampai masa Tuhan nak bagi, Tuhan bagi. Tak payah hidup tapa atas gunung jerai, hidup makan roti. Orang luar dia tak makan roti dah, dia makan popcorn. Hidup tapa, hidup makan popcorn. Mengarut tuan-tuan. Ini semua karut. Kita abdi diri kepada Allah. Tuhan nak bagi apa, itu hak Allah. Allah anugerah dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak boleh nak pergi sampai tahap tu, tak boleh. Tak boleh bulan puasa ni sebulan bagi boleh. Pimai-pimai nak bangkit makan sok. Pimai-pimai nak kena bangkit juga nak makan sok. Sambil nak bangkit makan sok tu, sunat tahajud 2 rakaat. Allahu Akbar.
kuliah dengan qul huwallah cukuplah. Kita tak boleh pergi peringkat Yasin ni semua tak boleh. Rakaat pertama Fatihah kuliah, rakaat kedua Fatihah qul huwallah cukup. Sebulan boleh buat 100 pun dengan kuliah dengan qul huwallah saja pun tuan-tuan, besar dah rahmat Allah nanti bagi dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwa. Tuhan kata bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi bagi tahu dekat kita, bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala janjikan siapa buat satu benda sunat, pahala dia sama macam buat satu benda fardu di bulan lain. Kita buat tu benda sunat, tapi pahalanya Allah bagi macam pahala buat benda fardu. Ini istimewa untuk Ramadan sahaja. Nabi kata lagi, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwa. Dan siapa buat satu benda fardu dalam bulan Ramadan, pahalanya sama macam 70 ganda pahala kalau dibuat di luar daripada Ramadan. Buat satu benda fardu. Apa yang fardu? Banyaklah benda fardu ni banyak. Semayang 5 waktu fardu. Kita buat semayang 5 waktu dalam bulan puasa, pahala dia tak sama dengan kita semayang 5 waktu di bulan yang lain daripada bulan puasa. Orang perempuan pakai kelumbung, tutup aurat, jangan bagi nampak rambut dan sebagainya, itu benda fardu. Allah fardukan benda tu. Dia pakai tudung di luar bulan puasa, pahala dia tak sama dengan dia pakai tudung dalam bulan puasa. Bulan puasa dia pergi buat benda fardu tu, menutup aurat ni fardu, pahala Allah bagi dekat dia 70 kali ganda. Hadis ni nak bagi tahu dekat kita yang kata Ramadan ini cukup mulia, bukan sebarang bulan. Macam ni punya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kita, jangan lepas yang kata Ramadan ni, jangan lepas. Jangan Ramadan mai dekat kita, Ramadan pi daripada kita sedangkan kita tak dapat manfaat apa-apa. Sama. Dah kita tahu benda macam ni, Ramadan mai dekat kita, kita nak manfaatkan habis-habisan Ramadan ini. Kalau dia pi lepas ni pun kita puas hati dengan mainnya Ramadan dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata huwa syahrus sabr. Ramadan itu bulan kesabaran. Kena sabar banyak. Mulut tak mau duk bercakap benda-benda tak elok, benda-benda tak senonoh, benda-benda keji, tak mau. Nabi kata dalam hadis lain, Nabi kata as-sawmu junnah. Semayang ni dia perisai. Fa iza kana yasawmu ahadukum, apabila seseorang kamu puasa, fala yarfus, jangan cakap kotor. Wala yafsuq, jangan buat jahat. Wala yajhal, dan jangan sekali-kali menjahili hukum. Kita tahu hukum boleh, hukum tak boleh, hukum halal, hukum haram. Kita tahu, kita pergi buat jahil, pergi langgar benda tu. Jangan dia buat perangai macam ni dalam bulan puasa. Fa inimru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kalau ada satu orang mai ajak kita jadi gaduh dengan dia, ajak kita nak caci maki, nak lawan mengata dengan dia, falyaqul, kata dekat dia, inni sha'im, aku puasa. Cukup. Jangan duduk balas balik dia kata apa, jangan, tak mahu. Bulan puasa, jaga elok-elok benda-benda ni semua. Maka Nabi SAW kata bulan puasa ni syahrus sabri, bulan sabar. Kita perumih pemarah macam mana pun, bulan puasa ni buang marah ni. Bagi kita ni jadi blind dalam bulan puasa ni. Wasabru thawabuhul jannah. Nabi kata siapa boleh sabar, balasan dia syurga. Nabi kata. Kamu cakap banyak-banyak. Siapa boleh sabar, balasan dia syurga. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Dan bulan puasa ni Allah akan menambah rezeki orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca tu dapat kita faham bahawa kedatangan Ramadan ini adalah sebagai satu anugerah, satu hadiah istimewa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita semua. Jangan lepas peluang itu. Jangan lepas peluang itu. 30 hari jangan ada hari tak semayang tarawih.
30 hari jangan ada hari yang kita tak baca Quran. 30 hari jangan ada hari yang kita biar mulut kita bercakap benda yang boleh merongkai pahala yang kita sudah buat. Kita ni banyak tuan-tuan, kita main masjid, kita main ceramah, kita main kuliah, kita kutip pahala. Kita keluar daripada masjid, kita keluar daripada kuliah, kita keluar daripada ni, kita pergi buang pahala. Banyak, kita punya perangai banyak macam tu. Kita main masjid, kita buat pahala. Kita semayang jemaah, kita dapat pahala. Kita baca Quran, kita dapat pahala. Kita berwirid, kita berzikir, kita dapat pahala. Kita khusyuk di dalam sembahyang, lagi ekstra pahala. Kita dapat semua, habis kita keluar pergi, kita dah start buang pahala. Kita dah start buang pahala, pergi tenang tanah sini, bercakap benda-benda kosong, keji, kita duk buang, kita duk buang, kita duk buang, kita duk buang. Akhirnya hak sini dapat ni, pergi buang di sana, habis hak kita dapat ni habis. Jangan bulan puasa kita meneruskan tabiat yang buruk itu. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya pesan dari saya pesan kat tuan-tuan semua, kita minta dekat Tuhan, Tuhan bantu kita. Bantu untuk kita betul-betul nak ambil manfaat daripada bulan Ramadan yang nak main ni, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Al-Jathiyah. Tafsir surah Al-Jathiyah, muka surat 70. Muka surat 70. Bawah sekali kita sambung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan bagi Allah milik segala langit dan bumi. Dibuat pada keduanya, yakni pada langit dan bumi itu barang yang dikehendakinya. Daripada menghidup dan memati, tiada siapa yang melentangnya. Yang ni siapa pun tak boleh halang Tuhan. Malam ni kita sambung ayat 27 daripada surah Al-Jathiyah. Allah kata walillahi mulkus samawati wal ardh. Langit bumi, langit 7 lapis dengan bumi yang luas ni hak Tuhan punya. Tuhan nak abang yang tu. Bila dia kata milik Allah, milik ni bukan maksud hak Tuhan saja. Bahkan Tuhan boleh buat apa saja. Harta kita adalah milik kita. Kita nak buat apa kita punya suka. Harta kita milik kita. Bila kata milik kita, kita nak buat apa kita punya suka. Kalau kita ada duit 10,000, kita nak bagi derma dekat orang 8,000, kita punya suka. Sebab harta itu milik kita. Kalau langit 7 lapis dengan bumi ni milik Allah, Allah boleh buat apa dia suka. Siapa pun tidak boleh komplain Allah, siapa pun tidak boleh objek tindakan Allah, siapa pun tidak boleh dikata tak setuju dengan apa yang Tuhan tentukan. Seperti mana Amerika hari ini terpaksa akor dengan apa yang Tuhan tentukan dekat dia. Ribut kena berapa negeri dah, 3 negeri, 4 negeri dah kena ribut. Boleh buat apa tuan-tuan? Dia pergi langgar negeri orang, dia musnahkan negeri orang. Sahabat hari ni tuan-tuan tengok, Israel ni Amerika punya sekutu lah. Pergi dengan kereta kebaik, tembak rumah orang Islam Palestin. Tembak rumah budak umur 7 tahun mati pecah kepala. Nak pergi tembak satu budak umur 7 tahun pakai kereta kebaik, pergi tembak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu punya dia boleh pergi bagi hancur negeri orang. Allah hantar main angin, hancur negeri dia. Tak boleh buat apa. Dia cuma boleh pegang kalkulator, kira kerugian saja. Berapa bilion, berapa bilion, berapa bilion. Satu negeri kena berapa bilion habis. Satu negeri kena berapa bilion habis. Satu negeri kena berapa bilion habis. Depan mata Tuhan hantar taufan main. Tak boleh buat apa. Negeri yang berteknologi tinggi, negeri yang ekonomi kukuh, negeri yang menjadi polis antara bangsa, negeri yang cukup hebat dalam dunia. Allah hantar angin, bukan hantar ketul batu, hantar angin. Tak boleh buat apa. Lumpuh habis semua. Boleh lari naik atas darat, duk ketak di tengok dengan angin, dengan hujan, dengan apa, main bawa rumah batu pergi hanyut depan mata. Tak boleh buat apa. Bantuan keselamatan hanya boleh tolong pergi selamat orang hadut hanyut ayam, tarik naik atas darat, bagi kain selimut, bagi makan. Takat tu yang boleh buat. Nak pergi tahan angin tak bagi mai tu tak boleh buat. Pasal apa?
Pasal walillahi mulkus samawati wal ardh. Hak Tuhan punya. Tuhan nak buat macam mana, Tuhan punya suka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemarin dulu keluar pula dah. Dekat dengan Washington DC. Gunung berapi nak meletup pula dah. Kemarin dulu dia ambil dengan gambar sekali. Lah ni duk start temuak lava dah. Lava duk keluar dah. Duk turun mai dah. Bila lava duk temuak keluar mai tu maknanya nak meletup ni at any time. Saat lagi pun boleh jadi, 3 jam lagi pun boleh jadi, tengah malam ni pun boleh jadi, esok pun boleh jadi. Cerita dia nak meletup. Tak boleh buat apa. Negeri besar dengan kuasa hebat ni boleh panggil orang mai semua ambil kain-kain selimut je pergi sangkut gunung berapi tu, jangan bagi meletup. Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh buat. Pasal apa? Pasal gunung berapi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dia tunjuk benda macam tu, orang yang ada akal, orang yang boleh fikir, bila tengok dia nampak connection benda tu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yakhsarul mubtilun. Dan pada hari yang berdiri kiamat itu, hari itulah zahir kerugian segala kafir dengan masuk neraka, dan lihat orang mukmin kesukaan seronok di dalam syurga. Tuhan kata hari ini akan sampai. Bila hari itu? Wa yauma taqumus sa'ah, bila berlaku sahaja kiamat, yauma idzin, pada hari berlaku kiamat itu, yakhsarul mubtilun, orang-orang yang batil ini tahu dah depa rugi. Tuan-tuan, kiamat ni di sisi ulama tafsir dia bagi 2 definisi. Satu, kiamat dalam maksud kata mati. Kiamat ni ialah hari akhir. Hari akhir bagi orang yang mati, itu hari akhir dia. Maka hari itu hari kiamat bagi dia. Hari itu dia dah tahu dah, dia ni rugi ke untung, dia tahu dah. Hari orang-orang yang bantah, yang engkar, yang zalim, yang tak mau nak terima Islam, hari dia nak mati itu, hari itu dia tahu dah, kata dia ni rugi. Dia tahu dah, tapi tak boleh buat apa dah hari itu. Dan satu lagi makna kiamat, kiamat betul ya. Pada hari itu rugi orang-orang yang kafir, yang bantah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itulah bermulanya janji keseronokan, janji kesukaan kepada orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan terima balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa tara kulla ummatin jathiyah. Baru jumpa ni yang kata surah Al-Jathiyah ni, dia ni ambil sempena daripada perkataan ni, maka surah ni dinamakan surah Al-Jathiyah. Firman Allah, wa tara kulla ummatin jathiyah, dan engkau lihat ya Muhammad, tiap-tiap umat itu jathiyah, yakni duduk atas kepala lutut, sama ada Islam ataupun kafir pada hari kiamat, kerana haru-haranya tu dia. Bila mai aja hari kiamat, tengok-tengok bukit tercabut terbang, tengok-tengok bumi hak dia duk pijak terbelah dua, tengok-tengok dia runtuh mai langit sekepin-sekepin dan sebagainya. Bila jadi aja benda ni, jathiyah, lembut lutut, tak boleh nak berdiri atas tapak kaki, lembut lutut, pacak lutut aja atas tanah ni. Sendiri, tuan-tuan, sendiri. Bila tengok benda tu sendiri, dia main lembut lutut, tak boleh berdiri atas tapak kaki, pacak lutut aja atas tanah ni. Itu dia yang dikatakan kiamat ni. Atas dunia pun tuan-tuan, atas dunia pun kita tengok dah. Atas dunia tahu orang main habaq dekat kita, macam kejadian kemarin dulu ke apakah satu ibu di belah mana, Damansara ke mana ke, yang anak kayuh basikal nak pergi sekolah rendah Islam, sampai kat simpang jalan, baik sekolah melanggar. Anak tu selalu dia duk pergi hantar dengan kereta. Hari hak kata nak jadi malang ni, anak naik basikal, hari tu kena baik sekolah sudah randuk, pecah kepala, cedera parah, mati. Mak ni baru duk bersiap-siap nak pergi kerja, kata abang pada budak tu telefon daripada mana ke, telefon mama, adik aksiden.
Tuan-tuan, jadi macam mana tuan? Jadi macam mana ni? Kalau sekiranya kena ke kita ni, jadi macam mana? Dengar-dengar tu lutut ni zuf kata lembut. Terus terpacak lutut atas lantai. Terkejut dengar anak kena ni, terkejut. Siapa tak sayang anak? Macam ni punya berita main dandan, tak larat berdiri, tak larat, dia sendiri, dia lemah jatuh duduk. Baru berita habang mai kata anak aksiden, anak mati, dia jadi dah betul. Tuan-tuan, ni kiamat ni, kiamat. Bukit tercabut depan mata kita. Tengok kalau kabut habis semua, bumi sana terbelah, orang lari. Dengan bunyi sangkakala tu pun dah cukup, dah ada orang macam-macam dia jadi pada masa tu. Habis tuan-tuan, habis. Allah Subhanahu wa ta'ala cuba menggambarkan kelam kabutnya masa tu. Wa tara kulla ummatin jathiyah, dan kamu lihat wahai Muhammad, tiap-tiap umat jathiyah, duduk atas kepala lutut, tak kira sama ada Islam ataupun kafir pada hari kiamat, kerana terkejut dengan huru-haranya. Habis firman Allah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Tiap-tiap umat itu diseru kepada suratan amalnya pada akhirat. Tuan-tuan, ni hak malaikat raqib dengan atid duk tulis ni, hari itu dia mai kat kita. Oh, dia mai buku report panjang mai dekat kita. Daripada hari akil balik kita, umur 13, umur 14, umur 15, umur berapa kita akil balik, daripada situ buku tu start tulis. Kita mati umur berapa? Sampai di situ buku tu baru berhenti tulisan dan catatan dia. Bila jadi aja kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala kata kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Maka tiap-tiap umat itu, tiap-tiap seorang daripada manusia tu diseru kepada suratan amalnya di akhirat. Mai balik buku rekod ni, mai balik dekat kita. Dan dikata bagi mereka itu, al-yawm tujzauna ma kuntum ta'malun. Yang ada kamu buat amalan, sama ada kebajikan atau kejahatan, yakni dengan syurga ataupun neraka. Dia main sekali dengan kata apa? Dia kata hari ini adalah hari jaza. Dia kata jaza ni makna dia pembalasan. Bila jadi aja kiamat, tak ada semayang pun tak gaduh, apa pun tak gaduh, sudah kiamat. Bila jadi aja kiamat, hari yang ada ialah yaumul jaza, hari nak balas aja. Bukan hari untuk kita beramal dah. Hari itu Quran pergi ambil baca pun sudah tak ada makna dah, markah tak lagi dah hari itu. Hari itu cerita nak balas, tak lulus berdiri atas meja. Dia panggil yaumul jaza, hari itu hari pembalasan. Firman Allah, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Ini surat kami, yakni daftar malaikat al-hafazah itu bertutur atas kamu dengan sebenarnya. Buku tu tuan-tuan, buku rekod yang malaikat raqib dengan malaikat atid duk tulis ni, buku tu tak gaduh malaikat buka baca. Buku tu sendiri bercakap cerita apa yang kita buat daripada hari kita balik sampai hari mati kita. Buku tu bercakap cerita. Tuan-tuan, kita duk baca Yasin pun, dalam Yasin, dalam surah Yasin pun cerita dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tu ayat tu duk baca tu, ambil tahu makna dia. Al-yawm, Tuhan kata pada hari ini, ni hari inilah hari kiamat ni. Nakhtimu ala afwahihim, kami seal, kami tutup mulut-mulut orang semua. Mulut kita tak boleh bercakap dah hari itu. Wa tukallimuna aydihim, pada hari itu tangan-tangan ni semua ni Tuhan bagi bercakap. Tuhan bagi bercakap, tangan cerita apa yang dia buat, kaki cerita apa yang dia buat, semua anggota ada ni Tuhan bagi bercakap. Mulut satu Tuhan tak bagi bercakap. Tak boleh buat apa dah tuan-tuan hari itu. Tak boleh buat apa dah. Tangan mengaku saya pergi buat benda tak elok, benda jahat apa, semua Tuhan suruh tangan mengaku. Kaki biduk habang, saya berjalan pergi tempat ni, ni bini saya tak tahu, keluarga saya tak tahu, kawan saya tak tahu, orang kampung saya tak tahu, tapi saya berjalan pergi tempat tak elok ni. Habis kita tuan-tuan, habis kita. Tak cukup dengan itu, kitab yang ditulis oleh malaikat raqib dan malaikat atid, dua-dua kitab ni pun bercakap di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Bahwasanya kami adalah kami, yakni Allah, sabit suratan amalan itu pada daftar malaikat al-hafazah itu. Tuhan kata apa yang malaikat tulis itu sabit. Sabit ni makna apa tuan-tuan? Sabit.
Maknanya sabit kesalahan. Kalau kata salah, sabit. Sabit kesalahan. Maknanya terbukti salah. Tuhan kata di hari kiamat esok, apa yang ditulis oleh malaikat raqib dan atid itu sabit. Pakai yang tu. Dan pelihara akan dia barang yang ada mereka itu mengerja amalan kebajikan atau kejahatan. Tiada hilang akan suatu. Daripada hari kita balik sampai hari kita mati, kut-kut nak hilang, satu catatan tak hilang. Tak hilang, tuan-tuan. Kita mula jadi baik umur berapa? Masing-masing tanya diri masing-masing. Kita mula jadi baik umur berapa? Fikir balik. 50, 51 berapa jadi baik. Sebelum tu bukan kata jahat, tapi tak apa baik. Jahannam kita. Fikir balik. Betul, memang tak silap. 51 yang aku mula berubah. 51. Umur 51, seingat-ingat kita baru kita semayang 5 waktu cukup. Sebelum 51 tu Allahu Akbar. Semayang, bukan tak semayang, tekoh rajin. Tekoh kalut sikit tak semayang, tekoh ada mesyuarat apa sikit tak semayang, tekoh sebelum tu. Mai umur 51 ni barulah kok mana pun nak semayang. Oh tuan-tuan, daripada 15, daripada umur 14 nak pergi 51 tu jenuh baca tuan-tuan. Jenuh baca ni catatan malaikat raqib dan atid ni. Dia kata apa? Tiada hilang suatu. Dia kata semua catatan itu tidak hilang. Lagu mana kita buat, lagu tu malaikat tulis. Tentu ingat balik dalam Quran Tuhan kata apa? Yang kata malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ini dia tidak derhaka Allah terhadap apa yang Allah perintah mereka suruh buat. Tuhan suruh apa, itu yang dia buat. Dia tak buat lain daripada yang Tuhan suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. Maka adapun balasan segala orang yang mukmin dan beramal mereka itu akan segala amal yang saleh, sama ada fardu ataupun sunat, maka masuk akan mereka itu oleh Tuhan mereka itu pada dalam rahmatnya, yakni di dalam syurga. Tuhan dia janji, dia mesti buat. Tuhan kata apa? Tuhan kata fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Siapa masa hidup atas dunia ni beriman dengan Tuhan dan buat benda soleh. Dia betul-betul dia beriman dengan Tuhan, dia buat benda baik-baik aja. Tuhan kata aku janji satu ya, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Aku akan masukkan mereka di dalam rahmat aku. Maknanya apa? Aku akan buat mereka dalam syurga. There is no hanky-panky. Orang putih kata. Tak ada. Tuhan dia tak ada main janji lagu ni, buat lagu ni. Tak ada. Kalau Tuhan kata orang yang beriman, orang yang buat amal saleh, aku bagi syurga. Tuhan tentu bagi dia. There is no hanky-panky. Tapi kalau kita tak percaya benda ni, kita kena padah dia. Firman Allah, zalika huwal fawzul mubin. Bermula yang demikian itu, yakni itulah kemenangan yang nyata bagi segala orang yang mukmin. Hari itu orang mukmin baru tahu dia yang menang sebenarnya. Atas dunia ni berasa kalah saja. Jadi orang beriman ni jadi kalah saja. Tengok macam mana Amerika, macam mana Israel duk tenyih, duk tinah. Bukan tindah, tinah. Macam orang duk tinah kutu tu. Orang Islam dalam dunia hari ni kena tinah. Allahu Akbar. Tak tahu nak abang. Punya taifnya tak boleh buat apa. Tak boleh nak buat apa. Duk tengok depan mata ni. Depan mata hari-hari. Kita kebaya duduk tembak rumah orang Islam Palestin. Hari-hari. Non-stop. Tak berhenti kerja ni. Hari-hari berita melaporkan berapa orang mati, berapa orang mati, berapa orang mati. Budak kecil mati, orang perempuan mati, orang tua-tua mati. Hari-hari tengok. Tak boleh buat apa, tuan-tuan. Cukup untuk mengambil faham lemahnya orang Islam satu dunia. Lemah. Walaupun Allah bagi kekayaan di negara-negara milik orang Islam. Tuan-tuan, minyak tak ada di negeri orang bukan Islam. Semua negeri orang Islam je Tuhan bagi jadi minyak. Pun tak boleh buat apa. Minyak dunia harga juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa nak buat, tuan-tuan? Lemah sampai macam tu sekali. Firman Allah, wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum
fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Maka adapun segala kafir, maka dikata bagi mereka itu, maka tiadakah segala ayat Quran aku itu dibaca atas kamu? Oh, akhirat esok Tuhan ditanya balik orang kafir ni. Tentu dah masuk neraka. Mati kafir ni tentu dah masuk neraka. Tentu dah. Nak pergi neraka pun pergi tanya lagi soalan yang tak boleh nak jawab ni. Pergi tanya lagi. Depan-depan mereka ni pergi tanya mereka ni, afalam takun ayati tutla alaikum. Dalam tempoh masa hidup di atas dunia dulu, tak pernah ke siapa-siapa mai baca ayat Quran di telinga hang? Tanya lagi. Boleh jawab pun masuk neraka, tak boleh jawab pun masuk neraka. Tapi tanya, tetap tanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hang hidup 70 tahun dalam dunia dulu, tak pernah dengar ke ayat Quran? Tuhan bertanya lagi sekali. Maka faham, tapi takabur kamu daripada beriman. Ni hak kafir, jenis kafir Arab ni. Arab faham? Orang Arab, dia dengar Quran, dia faham. Pasal dia Arab. Melayu tak faham. Arab faham. Arab Quraisy yang hidup zaman Nabi dulu, bila Quran turun kepada Nabi, bila wahyu Quran turun kepada Nabi, Nabi pergi baca, mereka faham sebiji-sebiji bahasa mereka tu. Mereka faham sebiji-sebiji, tapi tak mau beriman. Kalau kita ni kata lah kita tak faham, mereka baca habis sedap dah. Cakap tu lah. Oh, dia kata hak peserta Bosnia tu baca sedap sungguh. Cakap tu lah. Dia baca ayat apa, ada lah satu ayat Quran lah dia baca. Memanglah ayat Quran dia baca. Ayat surah apa, ada satu saya sedap dia baca. Mana tak tahu apa, tak tahu apa, tak faham. Quran tu kita tak faham. Tapi orang Arab tuan-tuan, dia faham. Dia dengar ayat Quran ni, dia dengar tu macam mana kita duduk dengar orang baca surah Abang tu. Faham. Tapi dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat esok, benda ni dia kena tanya. Dalam tempoh hang hidup di dalam dunia dulu, hang duk bercakap hari-hari pun cakap Arab, hang mimpi pun tak ada seni kata Melayu, semua main Arab. Hang satu orang Arab, tak pernahkah Quran dibacakan di telinga hang? Pasal apa hang tak beriman? Soalan ni ditanya. Dia kata pula di sini, maka adapun depa ni orang kafir ni, depa ni faham, tetapi takabur daripada beriman. Bukan tak faham, saja sombong, tak mau nak beriman dengan apa yang dia dengar. Dan jadilah kamu kaum yang kafir sekalian dengan tiada beriman itu, lalu dibawa mereka itu ke neraka. Soalan tetap ada, lepas itu baru dibawa mereka ke neraka. Firman Allah, wa idza qila inna wa'dallahi haqq was-sa'atu la raiba fiha. Dan apabila dikata bagi kamu, wahai segala kafir, bahwasanya janji Allah dengan hidup kemudian daripada mati itu sebenar. Ya abang pula dekat mereka ni jaga baik-baik. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah benar. Tuhan kalau dia janji kata kita bila mati masuk dalam kubur ada muka nakir, tentu punya jadi. Tuhan kalau dia janji, dia kata duduk dalam kubur ni, dia kata kubur ni boleh jadi salah satu daripada dua. Kubur boleh jadi raudhatun min riyadil jinan, kubur boleh jadi satu taman daripada taman-taman syurga, dan kubur boleh jadi hufratun min huffarin niran, kubur boleh jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Kalau itu yang Tuhan janji, maka itu benar. Mati jumpa. Walaupun sebelum nyawa keluar daripada badan tak percaya benda ni, terkeluar aja nyawa percaya, tapi percaya sudah terlambat. Masuk kubur, sungguh dah apa yang aku duk dengar selama ni, sungguh rupanya Munkar dan Nakir mai duk ada depan kita, sungguh dah kata Allahu Akbar. Allahu Akbar pada masa tu. Masa hidup dia kata apa? Ayam dengan minyak tak bercampur, dia kata. Masa hidup. Bila mati saja, dia kata bercampur rupanya. Dia bercampur rupanya. Habislah aku hari ni, minyak pun tak boleh nak pakai, ayam pun tak boleh nak minum hari ni. Jahanam aku, dia kata. Baru dia tahu, hari itu, hari menyesal yang tidak membawa makna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hari kiamat itu la raiba fiha, maka tiada syak padanya. Dihisab, dibalas sekalian manusia yang mukmin dengan syurga, dan kafir dibalas dengan neraka. Habis. Tuhan tak mau cakap banyak dah hari itu. Hari itu bukan hari nak cakap banyak, hari itu yaumul jaza, hari pembalasan.
Mukmin syurga duk tunggu hang. Kafir neraka duk ada api. Habis. Begitu. Firman Allah, "Qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin." Kamu kata, tiada kami ketahui apa sa'ah, yakni apa hari kiamat itu. Tiada kami melainkan zan ini sebagai zan sahaja. Dan tiada kami yakin yang kiamat lagi akan datang itu. Hari itu, bagilah alasan apapun, Tuhan tak layan. Duduk abang dekat Tuhan, ya Allah, kata saya betul-betul tak sangka benda ni nak jadi sungguh. Tak mau dengar. Tak mau dengar. Tuhan kata, yang ni semua alasan ni tolong jangan main abang. Tuhan kata, tak mau dengar. Video kata, ya Allah, saya kalau saya percaya benda ni, saya pun boleh, takkan nak semayang 5 waktu sehari boleh buat dengan bukan dia berat tak mana. Ni tak cakap pandai. Hari ni bukan hari nak cakap pandai. Dah, nak bagi alasan hari tu. Ya Allah, dia kata, saya tak sangka lah kiamat macam ni punya dahsyat. Lagu hak daripada cerita tu nak jadi sungguh. Betul-betul saya tak sangka. Minta tolong bagi saya hidup balik saya janji. Saya yang ni semua saya percaya. Apa juga alasan yang diberi pada hari itu, Tuhan tak percaya. Tuhan tak mau terima. Tuhan tak akan sekali-kali menerima alasan itu untuk nak lepaskan dia daripada kena masuk neraka. Tak terima dah. Firman Allah, wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan zahir nyata bagi mereka di akhirat oleh balas segala kejahatan barang yang amal mereka itu, dan turun dengan mereka itu azab yang ada mereka itu dengannya mengolok-olokkan sekaliannya. Hari itu hak mana yang dia patut tak percaya selama ni, hari itu jadi betul. Hak selama ni dia patut buat olok-olok main. Bila orang habaq kata buat baik, kita hidup atas dunia ni sementara saja, sana esoklah yang dia kata tak apa lah, kalau sementara tak ada apa-apa, dia buat main-main dulu. Dah kata sementara tak ada apa-apa lah. Apalah pergi semayang apa ni buat patut-patut tak apalah. Dia buat kata lagu tu kau orang, buat main-main. Tak apalah, dah kata dunia ni sementara je, tak ada pergi kerja. Dia kata kau orang lagu tu. Cara kata tu yastahzi'un. Dia istihza, dia buat main-main dengan orang. Dia tahu ni kau ni pak lebay ni main duk cakap, sat-sat cakap haram, sat-sat cakap halal, sat-sat cakap haram, duk main hukum aja. Dia kata fed up aku dengan dia ni. Dia kata lah macam ni lah Haji. Dia kata kalau Haji betul-betul percaya, Haji duk fikir nak hidup sana esok aja, lah ni tak usah duk kerja, tak usah duk apa. Haji balik pergi baca Quran sembahyang di rumah sudah. Cara dia kata tu istihza, nak buat main-main. Nak buat main-main. Dia kata Haji, anu haram, ni haram Haji. Dia kata tu tak dunia kereta lah, pergi cari unta sekor naik. Istihza, buat main-main. Apa pasal yang dia duk cakap lagu tu dekat orang? Apa pasal? Hang sakit tang mana? Orang nak main masjid semayang, orang nak main mengaji agama, orang nak belajar tafsir Quran, orang nak baca tentang hadis Nabi, hang sakit tang mana? Hang tak mahu hang punya pasal. Yang hang sampai main duk buat istihza, main duk buat main-main dengan orang ni pasal apa? Sampai mai dia kata lah, cakap lah agama akhirat, tengok dia pun apa ni? Apa ni? Awak Quran hadis suruh kita tinggal dunia. Dengan kerana agama ni Quran hadis suruh kita tinggal dunia. Dah? Quran habaq terang-terang, wa batari fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Quran habaq terang-terang. Guna apa yang Tuhan bagi ke atas kamu di atas dunia ni untuk kebaikan akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Habuan atas dunia jangan lupa. Tuhan kata jangan lupa. Maknanya Islam ni satu agama yang equilibrium. Tu bahasa dasar. Buah nutuk dekat bangki bulan putar. Orang lah kata equilibrium. Equilibrium ni maksud dia balance. Lagu cara kampung ni kata balance. Dia balance elok. Dunia pun dia jaga, akhirat pun dia jaga. Dia agama yang equilibrium. Kita atas dunia tak mau komen. Akhirat kita tak mau teraniaya. Kita tak mau hidup merana. Tak mau. Atas dunia kita tak mau komen. Kita tak mau orang main nak pijak, nak latam macam belakang kita suka hati. Kita tak mau. Kalau sekiranya Islam suruh kita bersikap macam tu, hidup jadi lekeh orang main pijak atas belakang, Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, dia tak akan berusaha sehingga Islam boleh memerintah 2/3 dunia zaman dia. Nabi pesan tinggal dah, Islam mesti dikembangkan. Dia perkembang Islam zaman Umar Al-Khattab. Islam memerintah 2/3 dunia.
Hak lagi 1/3 lagi Islam tak perintah. Depa mai jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab minta nak tumpang bernaung di bawah payung Islam. Umar tak dan hantar tentera pi, tak dan nak hantar tentera pi ke beberapa tempat. Tak dan hantar, depa duk dengar tu depa mai. Depa mai jumpa Sayyidina Umar minta dekat Sayyidina Umar, betul tentera Islam tak mai negeri kami, nak buka negeri kami. Kami mai surrender dekat Islam, minta izin nak tumpang bernaung di bawah payung kesejahteraan Islam. Kalau Islam tak peduli ke dunia, Sayyidina Umar tak kalut duduk hantar tentera nak berkembang jajahan pemerintahan Islam. Tak payah buat kerja ni kalau Islam tak suruh. Islam suruh. Pasal apa? Islam nak tunjuk Islam hebat dalam dunia. Tapi Islam tak mau, kerana duk mengejar kehebatan ini, akhirat kita tercicir di jalanan. Islam tak mau macam tu. Maka Islam satu agama yang equilibrium. Islam satu agama yang balance. Islam satu agama yang dunia mau, akhirat amat diutamakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang buat olok-olok main dengan orang yang tunjuk minat kepada Islam, di akhirat Tuhan tak lepas dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qila al-yawm nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dan dikata bagi kamu pada hari ini, kami lupa kepada kamu duduk di dalam neraka seperti barang yang kamu lupa kerja ibadat dengan beriman dan tauhid Allah. Maka bertemu pada hari kamu ini, yakni hari kiamat ini, maka sekarang tempat kembali kamu ialah neraka, dan tiada bagi kamu itu daripada segala orang yang menolong lepas daripada azab neraka ni. Tuhan kata apa? Tuhan kata macam mana hang lupa dekat kami atas dunia dulu, hari ini kami lupa kamu. Tuan-tuan, Tuhan dia jawab macam tu. Cara Tuhan jawab dekat orang yang nak masuk neraka ni menunjukkan sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata apa? Macam mana hang lupa kami atas dunia dulu, kami suruh buat hang buat lupa. Maka hari ni hang terlepas pergi ke neraka, kami lupakan. Semacam mana hang lupa kepada agama atas dunia dulu, macam itulah kami lupa dekat hang pada hari ni. Maka hari ni hang di neraka, kami tak mau ambil tahu pasal hang. Bila macam ni Tuhan jawab, habis kita. Tuan-tuan, saya selalu buat contoh. Kalau mak kita kata kat kita lagu tu, cukup lah. Terus nanti Tuhan kata lah, Tuhan kata ni dahsyat lah, Tuhan dia ada syurga, dia ada neraka. Kalau mak kita kata kat kita lagu tu, satu hari kita buat lupa ke dia. Tak mau nak balik tengok muka dia, abang sakit, aku tak ada masa nak balik pergi tengok dia, telefon mai suruh bawa pergi klinik-klinik pergi sendirilah, suruh orang lain bawa, kita buat lupa ke dia. Satu hari, mai satu hari berasa bersalah. Mai satu hari fikir-fikir balik macam mana, dosa aku duk buat kat mak macam ni. Pi balik kat mak kita. Pi kat mak kita, pi mak kita kata kat kita lagu tu, hari tu hang lupa kat mak, hari ni mak pun tak mau ingat dekat hang. Hang ni bukan anak mak lah. Tuan-tuan, nak pergi duduk tang mana kita ni? Abang mai, nak pergi duduk tang mana? Kalau mak pergi keluar kalam macam tu dekat kita, dia kata hang pi ya, mak tak mau tengok muka hang. Nak pergi duduk tang mana kita ni? Duit 2-3 juta dalam bank, nak pergi duduk tang mana? 3 juta duit dalam bank tu boleh bagi kebahagiaan ke dekat kita kalau mak kata lagu tu? Kalau mak kata lagu tu pun kita merana, tuan-tuan. Allah kata kat kita lagu tu, mana kita nak duduk? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dia bagi tahu ke kita benda ni. Firman Allah, zalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya falyawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Firman Allah maksudnya bermula yang demikian itu dengan sebab bahawa kamu ambil akan segala ayat Quran itu buat olok-olok naik. Hak jadi Tuhan marah sangat sampai Tuhan kata, aku lupa kat hang hari ni. Yang Tuhan boleh dikata hari ni aku lupa kat hang. Aku tak mau ambil tahu hang nak duduk di mana, hang punya pasal. Yang boleh Tuhan dikata lagu tu pasal apa? Dia kata kerana kita ambil ayat Quran ni buat olok-olok main. Kerana tu Tuhan marah sangat. Dan menipu akan kamu oleh hidup di dunia yang menegah daripada beriman. Kerana hang hidup atas dunia dulu seronok sampai tak habis-habis punya seronok, sampai hang tak beriman kepada Allah. Duk kira nak seronok aja.
Hang lupa kata hang ni satu orang Islam yang wajib membuktikan iman kepada Allah. Hang lupa benda ni kerana terlampau seronok. Hari ini Tuhan tak mau tengok muka hang. Maka hari ini tiada dikeluar mereka itu, dan tiada mereka itu disuruh minta redha Tuhan mereka itu dengan taubat dan taat. Tuhan kata hari ini nak abang kata bertaubat, aku tak mau dengar dah. Pintu taubat tutup apabila menjelang kiamat dulu ni. Tutup dah pintu taubat. Bila tuan-tuan Allah tutup pintu taubat ni? Bila? Dua waktu. Bagi orang perseorangan apabila nyawa dia gara-gara. Bagi orang perseorangan. Bila dah nyawa sampai gara-gara ni tani ni. Bila orang nak mati duk bunyi dulu nyawa nak habis tu, itu dia panggil nyawa dia gara-gara. Bila dah sampai tang tu dah mata duk memandang satu macam, pintu taubat tutup. Masa tu tak kata apa dah. Tutup dah, pintu taubat tutup dah. Tak usah kata apa dah. Tuhan tak terima dah. Sabit dengan hadis Nabi tentang benda ni. Yang kedua, pintu taubat tutup untuk semua. Bila? Bila matahari terbit di barat. Bakit-bakit tidur pagi esok, tengok awal pelik sangat ni. Belah duk naik matahari selalu tu gelap. Rupanya dia naik kau balik nu. Bila matahari terbit di barat, pintu taubat sudah tutup. Masa tu pintu Allah ni, kiamat dah ni, mampu dah kita. Tak ada guna. Tak ada guna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka bila berlaku keadaan macam tu, cerita taubat, cerita apa semua nak cari keredaan Tuhan, cerita ni semua habis. Tak mau dengar dah. Kerana tiada manfaat taubat dan menyesal dan minta ampun pada hari itu. Hari itu nak taubat, nak kata menyesal, nak kata insaf, nak kata apa, tak mau dah. Tuhan tak layan dah pada masa itu. Firman Allah, falillahil hamd, maka bagi Allah itu kepujian atas sempurna janji seksa pada segala kafir yang dusta Nabi dan dusta Quran itu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Yang Allah apabila dia kata orang yang bantah dia akan buh dalam neraka. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Allah tunai apa yang dia kata. Itu maksud dia. Firman Allah, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ard rabbil alamin. Tuhan yang menjadi segala langit dan menjadi bumi dan menjadi sekalian alam ini. Maka makna alam itu ialah yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, Tuhan yang maha berkuasa. Tuhan kalau dia kata A, kalau dia kata B, B. Kalau dia kata orang mukmin syurga, syurga. Kalau dia kata orang kafir neraka, neraka. Kalau itu Tuhan kata, maka itu yang jadi. Dan sekali-kali tidak akan jadi menyalahi apa yang Tuhan kata. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Benda ni pasti terlaksana. Firman Allah, walahul kibriya'u fis samawati wal ard, dan baginya, yakni bagi Allah itu kebesaran pada dalam segala langit dan bumi. Itu dia. Langit, bumi, mana tempat pun yang kata alam ni, Tuhan yang maha besar. Tak ada lain lebih besar daripada Tuhan. Yang kata alam ni, Tuhan maha besar. Tak ada lain yang lebih besar daripada Tuhan. Tuan baca surah apa? Di Tanjung Pulau Pinang. Kata kunun tolak anak daripada tingkat 17. Tolak anak daripada tingkat 17, tolak pergi jatuh orang. Tak mati. Tuhan nak hidup, budak tu hidup, tak mati. Berapa orang jatuh tingkat 1 mati? Hak kita duk baca-baca dah terjun tingkat 1, patah kaki, pecah kepala, mati. Berapa ramai terjun daripada tingkat 17, tuan-tuan. Rumah flat tingkat 17, tolak jatuh mai, tak mati. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Tuhan mau macam tu, jadi macam tu. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala ni Tuhan, walahul kibriya'u fis samawati wal ard, dan baginya, yakni bagi Allah, kebesaran pada dalam langit dan bumi. Tuhan maha besar dalam langit dan bumi. Tuhan mau macam mana, macam Tuhan mau jadi. Firman Allah, wa huwal azizul hakim, dan ialah, yakni Allah, Tuhan yang menang di langit dan di bumi. Tuhan aziz. Makna aziz ialah perkasa, kuat, menang sentiasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang al-aziz, Tuhan yang menang sentiasa. Di langit pun dia menang, di bumi pun dia menang, dalam laut pun dia menang, di udara pun dia menang. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menang di mana-mana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-hakim, yakni
hakim dan bijaksana pada segala perbuatannya. Tak ada benda yang Tuhan buat dalam dunia ni benda tu bodoh punya kerja, tak ada. Hak Tuhan buat semua bijak, semua bijak, semua bijaksana, semua sesuai kalau sekiranya diterima. Semua hak Tuhan kata dalam Quran tu, Tuhan kata baik, tentu punya baik. Bila kita kata hak Tuhan kata baik tu tak baik, kita akan terima akibatnya. Sebab Tuhan Al-Hakim, Tuhan Maha Bijaksana. Hak Tuhan kata tu tentu baik. Kalau manusia sejuta orang kata tak baik pun, hak Tuhan kata tetap baik. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk suratul Ahqaf Makkiyah. Surah Al-Ahqaf daripada surah-surah Makkiyah, insya-Allah. Jadi saya mengambil kesempatan menjelang bulan puasa ni untuk memohon berbanyak-banyak kemaafan daripada tuan-tuan semua. Kalau dalam tempoh setahun daripada lepas puasa dulu, saya mengajar di sini ada saya bercakap benda yang tak betul, ataupun saya bercakap benda yang menyentuh siapa-siapa, ataupun yang saya cakap itu melukakan hati siapa-siapa, maka itu adalah lahir daripada sifat lemah saya sebagai manusia. Jadi saya dengan rendah diri mohon maaf daripada tuan-tuan semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan kita dengan ganjaran yang sewajarnya, sesuai dengan amal ibadah yang kita buat selama ni dan amal ibadah yang kita bercadang untuk nak buat menjelang bulan Ramadan yang ramai ini. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna illa alladziina aamanu wa 'amilus اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين، وانصرنا على هؤلاء الذين يوعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.